Alhamdulillah dokter akan hari ini menyampaikan kuliah berkenaan dengan satu tajuk hasil dapatan daripada tajuk tesis beliau, itu hikayat Melayu tradisional antara kearifan dan kekarutan. Mungkin anda boleh kenalkanlah sedikit sebanyak Dr. ZZ. Beliau ni berasal editor yang berasalnya dari Kampung Pasifikan, Wakabaru. Tapi sekarang ni menetap di Kuala Lumpur, betul? Sungai Buloh. Ya, Sungai Buloh. Sungai Buloh. Mendapat pendidikan awal di Tahfiz Al Quran dan seterusnya, mereka menengah di Mahat Muhammadi Tupat. Kemudian sambung belajar lagi, mendapat sarjana sastra pengajian Melayu di Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, dan yang terbarunya, terakhirnya menamakan pengajian PhD beliau di Institut Islam Hadari UKM dengan tajuk tesisnya penulisan dakwah dalam hikayat Melayu berunsur Islam, analisis 33 kisah Nabi dan Rasul dalam hikayat surah Al-Anbiya. Jadi mungkin hari ini Dr. berkongsilah sedikit sebanyak apa yang ada pada tesis yang saya rasa cukup kenalan ringkas. Jadi tanpa penengah lah, majlis ini menjemput Dr. ZZ untuk meneruskan kuliah kita berpagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih pada yang bahagia atau moderator dan pengurus bagi Dewan Air Paksi, Cikgu Nasir, dan hadirin hadirat para pencinta Al-Quran dan Sunnah dan ilmu yang mahal inilah. Sebelum saya bermula, hari ini tidak kuliah lah Cikgu Nasir, lebih pada perkongsian sahaja sebagai galang ganti kepada Ustaz Deng. Ustaz Deng. Baik. Cuma sebelum bermula saya ada dua soalan. Pertama, siapa kecik dua kecik Kelantan ni? Boleh berlaku. Jadi terbiasa. Pertamanya, siapa biasa baca novel sejarah Islam tulisan Abdul Latif Talib? Terbaca dulu-dululah, pernah terbaca. Ada baca tak? Baca reka-reka. Tapi tahulah, kalau kita buku ada kan Abdul Latif Talib, novel sejarah Islam, Muhammad Al-Fatihnya, Salahuddin Al-Ayubinya, ada Ikrimah, ada Umar bin Khattab. Banyaklah dia tulis. Lebih kurang dalam 10 tahun lepas dengan syarikat yang saya pernah kerja, iaitu PTS ya. Jadi dia mula tulis tu, dia novelkan. Maksudnya daripada sejarah tokoh, sebab tu namanya novel sejarah Islam. Sebab dia adaptasi daripada sejarah tokoh yang benar-benar ada, termasuk Rasulullah. Jadi dia cuba novelkan, maksudnya dia dialogkan, dia bina latar belakang, macam kita belajar sastra dululah. Jadi benda tu telah menyebabkan
fenomena. Fenomena lagu mana jualan novel tersebut sangat laku. Sangat laku. Dan saya tahu satu tahun tu royalty dia daripada jualan hasil buku dia mencecah 500,000 juta. Bermaksud jualan dia sangat luas. Bermaksud juga ramai orang Melayu suka baca sebenarnya, termasuk anak-anak muda. Tapi bahan tu kena betul lah. Jadi bila dinovelkan, diceritakan, dibawakan, didialogkan itu, anak-anak sekolah boleh baca buku sejarah. Jadi positifnya di situ. Maksudnya semakin laku. Budak-budak, anak-anak kita pun kena Muhammad Al-Fatih, kena Salahuddin Al-Ayubi, mula kena Ikrimah Sabah bin Abi Jahal, mula kena Muawiyah ibn Abi Sufyan, mula kena. Dan ini dari satu perspektif nampak macam positif, nampak macam bagus. Sebab apa? Buku laku, syarikat gembira, penulis pun happy. Yang kedua, anak-anak sekolah ni nampaknya semakin ada pendedahan terhadap sirah. Yang satu masa dulu sirah ni satu bidang ataupun satu subjek yang paling payah lah nak timbulkan minat di kalangan anak-anak sekolah khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa boleh baca ni? Ni manuskrip lama Melayu. Ini adalah simpanan DBP. MS ni manuskrip nombor 49. Tajuk yang diberikan Kisah Al-Anbiya. Tesis saya guna teks lain namanya Surah Al-Anbiya. Dia bukan surah, Surat Al-Anbiya, tapi dia je surah. Tapi bukan surah dalam Quran tu. Surah Al-Anbiya tu nama manuskrip tu, cerita tu. Itu kekeliruan dalam penulisan manuskrip dululah. Nanti kita cerita sikit. Tapi menariknya, macam ni ada 334 muka surat. Ni collection yang DBP ada. Cuba baca di situ. Dijadikan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam itu daripada 7 patala bumi. Kepalanya daripada bumi yang pertama. Bawah bong tu, bong tu. Tidak bawah Mia tu. Bumi yang pertama, kepalanya daripada bumi yang pertama. Tak ada nota, tak ada titik tu. Dan batang lehernya lam yaha raya ni. Dan batang lehernya daripada bumi yang kedua. Dan dadanya daripada bumi yang apa ni? Yang ketiga. Kau tak ada ni. Titik ni tak. Dan kedua tangannya daripada bumi yang keempat. Dan belakangnya dan perutnya daripada bumi yang kelima. Dan pinggangnya daripada bumi yang keenam. Dan kedua betisnya dan kedua tapak kakinya daripada bumi yang ketujuh. Ni merah tak nampak lah beliau ni. Boleh ada. Apa ni? Tak boleh. Tapi sini kata Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Sedap tu dia kata tu. Bahawa dijadikan Allah Ta'ala Nabi Allah Adam daripada bumi Baitul Maqdis. Dan mukanya daripada bumi syurga. Dan kedua matanya daripada bumi sungai Kal-Kautsar. Al-Kautsar, Kal-Kautsar, dia ambil sungai Kal-Kautsar. Dan kakinya daripada bumi India. Dan dadanya daripada bumi, kalau dia pa ni dari father. Ada pa. Daripada bumi Kaabah. Ka'batullah. Dan tulangnya daripada bumi Bukit Qaf. Rumah dia.
Bukit kau ni ramai minat ni. Dan apa tu? Dan apa dia? Kemudian nak buku kan ni. Alif mim nun alif nun. Tak ada. Itu pasal lagi. Dan imannya. Okey, iman ni. Tak apalah, sahaja nak tunjuk. Tapi setakat kita dah ingat kita duk mengaji dengan Maulana, duk mengaji dengan ustaz-ustaz lain lah sebab kita ni. Rajin jumpa kau cerita lagu ni. Cerita ni dan cerita yang lebih hebat lagi ada dalam mana? Manuskrip Melayu. Manuskrip sastra Melayu tradisional. Yang satu masa dulu, manuskrip inilah sumber kepada apa dia? Orang Melayu kita beragama. Jadi bila mutakhir mari Quran Sunnah, tak best. Kita dah biasa hak ni. Kita dah biasa hak burung merah, dah biasa hak ni. Jadi bila mari ni hak Allah kata, ni hak Nabi kata, lebih pada tu janganlah. Tak sedap. Berasa tak cukup. Ni cerita dia ni. Jadi bila mana Maulana sendiri lebih 10 tahun lah, 15, 20 tahun tu nipu. Cikgu Nasir lah 20 tahun. Ikut Maulana ada. Ni dah 15 tahun lah kata. 15 tahun. Mula dengan Dr. Mazhar, dia baca buku dia, kemudian barulah kenal Maulana. Ambo kenal Dr. Mazhar dulu baru Maulana. Kemudiannya kita pun baca. Cumanya kebanyakan daripada mereka, walaupun kemudian Dr. Ruzaimi balik, Dr. Kamili muncul dan Ustaz Sama Ali ramai lah. Ustaz-ustaz kita muda-muda ramai lagi dan lebih hadis muncul ni. Tapi boleh kata sebahagian besar daripada mereka tak sentuh langsung. Bagaimana riwayat-riwayat lagu ni sampai ke alam Melayu, bertapak dan berkembang hingga menjadi darah daging dalam kepala otak orang Melayu. Sebahagian mereka berdasarkan ilmu dan bidang kajian mereka, ulah yang ni sahih, yang ni dhaif, yang ni maudhu', yang ni Israiliyat, yang ni begitu, yang ni begini. Itu bidang mereka. Tapi yang berarti mereka tak jelaskan bagaimanakah benda ni boleh sapa ke alam Melayu kita. Kita mau tengok, ada ruang aku duduk sini ni. Itu bermulanya, ambo pun explore, apa dipanggil gap dalam research akademik, kita panggil gap. Lompong yang ada tu, kita masuk ke celah tu. Jadi ambo pun mula tulis, kalau ada buku daripada Israiliyat, hadis maudhu' fitnah sirah di alam Melayu, khurafat tahyul dan mistik di alam Melayu, untuk nak isi ruang itulah. Sebab tuku-tuku kita ni dah kecek dah. Bab tentang sahih, tentang dhaif, tentang maudhu', palsu, apa semua begitu begini. Tetapi mereka tidak secara khusus bincang secara umum, tidak secara khusus bagaimanakah hal-hal ini sampai establish, yakni menjadi bertapak dengan baik dan akhirnya berkembang sehingga menjadi arus perdana. Sehingga bila kita bawa riwayat-riwayat yang sahih berdasarkan Quran dan Sunnah, kita pula jadi pelik. Kita pula jadi ghuraba, ganjil di sisi masyarakat awam. Ni kita kena kenal asal usul punca kenapa tok nenek moyang kita jadi lagu tu. Jadi hamba pun masuk dalam pengajian Melayu, ita banyak benda rupanya. Di situlah dia punya kita kata apa nak kata, lubuk lah. Lubuk kalau kita nak kenal kenapa orang Melayu ni bila bercakap tentang Islam, dia minat barang-barang mistik. Dia minat barang-barang yang bersifat kita kata jadi kebal ke, petapa ke. Kita pelik, kita kata Islam yang Nabi ajar tidak lagu ni. Islam yang Nabi ajar adalah Islam ilmu wahyu, agama wahyu. Tapi Islam yang kita dengar daripada tok nenek moyang kita sebahagiannya dan tok ustaz-ustaz yang mengajar sebahagiannya adalah Islam yang bawa pada mistik. Bawa pada nak jadi tapa, jadi begini. Kita jadi pelik. Sebab kita faham Nabi bawa Islam melalui prinsip ilmu wahyu. Islam agama wahyu, bukan agama mistik.
Tapi orang kita bila bunyi Nabi Khidir, dia puja lebih pada Nabi Musa. Nabi Khidir ni bagi setengah orang lebih hebat, lebih tinggi, lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi Musa AS. Siapa bagi tahu ni? Tok guru juga. Jadi di situlah hamba dia memikir, tak berhentilah kita tu tengok, tak boleh jadi kata. Kena buat sesuatu berdasarkan apa yang sudah dibuka oleh guru-guru kita, Maulana Asri, apa semua ni, maka ada ruang. Bermula daripada buku yang kami usahakan 3 butir tu. Dulu Ustaz, kita makalah-makalah Maulana lah pasal Nur Muhammad apa semua tu. Daripada situlah kita explore lagi untuk melihat realiti yang panjang lebih kurang 1000 tahun perjalanan agama Islam di alam lain. Berat sangat ke? Boleh kot, sebabnya Maulana punya berbahasa berat lagi. Tadi ni piece of the iceberg je, sangat-sangat kuku saja ujung. Okey, baik. Ini nak tunjuknya sebab hari ini tidak kuliah Ambo sebut dah tadi, hari ini tidak kuliah lebih pada berkongsi. Ambo sebenarnya nak buat slideshow lain kalau balik cuti ni tak ada nak baca ke apa. Jadi kita guna ada masa membetul PhD tempoh hari lah. Ini tajuk asal, tapi bila hantar tu diminta ubah lah sikit Mula-mula Ambo nak kajinya adalah tentang pengaruh riwayat Israiliyat dalam hikayat Melayu berunsur Islam. Ada hikayat yang di sastra Melayu tradisional ni, dia ada beberapa peringkat lah. Pada peringkat awal sebelum Islam datang, kita semua maklum, para sejarawan letak apa dia, orang Melayu ni empire-nya, pengaruh besarnya adalah agama Hindu Buddha lah. Sebelumnya adalah animisma dinamisma, iaitu percaya pada mambang, pada roh, pada semangat spirit. Ambo dah ingat dulu mambang ni piramidi mengarut ada sungguh. Hai mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin. Mambang datang dari gunung si mambang. Berdampinglah denganku hai mambang. Sekian saja wahai mambang. Ingat tu. Jadi mambang ni semangat. Sebelum muncul konsep Tuhan, konsep dewa dewi, mereka percaya pada alam ni ada yang zahir, tapi ada alam gaib yang tak nampak. Kemudian mereka mula cipta lah, spekulate. Itu falsafah tu. Mereka mula duk khoyah sendiri. Khoyah. Maksudnya setiap benda yang nampak ni ada penunggunya. Jadi penunggu ni ke apa? Dia letaklah nama mambang. Begitulah permulaan. Dan bila agama Hindu dan Buddha mari, Empire Sriwijaya Majapahit mari, bawa agama sekali. Agama Hindu Buddha, mula mereka ada konsep dewa dewi, dan mula kemudian mereka ada konsep roh ataupun konsep semangat yang bersabit manusia, reinkarnasi, boleh hidup semula, dan berbagai lagi jenis falsafah. Mula bercambah lah. Ada panduan wahyu ke tidak? Belum dapat panduan wahyu lagi. Bila Islam mari, Islam agama yang berunsur. Islam agama hujung sekali dah. Bila agama Islam ni mari hujung sekali, pengalaman beragama dengan Hindu Buddha ni jadi lekat juga. Tak boleh nafi. Ada juga kesan dia. Terima Islam 100%. Bukan kata tolak. Terima Islam 100%. Tapi yang dulu-dulu ni, dia tak tolak habis. Nampak tak? Sebab tu kita jangan pelik lah kata-kata bercampur. Tapi sebahagian yang diambil itu tidaklah salah. Kerana dalam kaedah syariat Islam ni, selagi mana benda tak bercanggah, kita boleh terima saja. Contohnya, tradisi berkahwin. Zaman jahiliyah, kalau baca Rahikul Makhtum, ada berapa? 5-6 jenis. Rasulullah nikah dengan Khadijah dengan cara yang bagi kita hari ni lah jadi syariat Islam. Bagi orang tua keluarga masing-masing, bagi dulu risi, khidbah dulu, tunang dulu, kemudian menikah. Itu cara yang mulia. Maka bila syariat Islam hari Rasulullah, makanya itulah diangkat jadi syariat itu. Tak ada masalah. Tapi di sana ada yang bercanggah langsung, tak diterima. Di sana ada yang kalau adjust sikit boleh diterima. Maksudnya ini usul fiqh lah. Dan sebahagiannya tak boleh hijrah langsung, kena buang langsung. Jadinya apa yang menarik, ketika Islam mari di alam Melayu, saya tak nak cakap harap apa semua ni, alam Melayu ni, orang Melayu kita dah ada tradisi sastra mereka sendiri. Berkaitan dalam bahasa, dalam tradisi Hindu Buddha lah, mereka dah ada contohnya hikayat Sri Rama, Mahabharata, Ramayana. Kitab ni sebenarnya satu kisah saja, cerita dewa-dewi dia bergaduh sama sendiri. Tapi dia anggap kitab suci bagi agama Hindu tu.
Maka Sri Rama ataupun hikayat Sri Rama dengan hikayat hikayat Sri Rama dengan hikayat Pandawa Lima ni asalnya daripada Mahabharata dan Ramayana. Bila Islam mari, pada peringkat awal Islam ni, tulisan Jawi ni ambil masa 100-200 tahun untuk establish pengaruh Arab Islam ni. Dia bukan hari ni mari esok jadi Islam, dah proses yang panjang. Jadi bila begitu, hikayat pada peringkat awal pada zaman Hindu-Buddha ni memang duk dewa-dewi lah, pasal dewa-dewi apa semua. Bila Islam mari, mula beralih ceritanya nak cerita pasal kisah-kisah Islam, kisah Nabi, kisah Rasul, kisah wali-wali. Tapi cara cerita, cara hikayat, cara bersembang, cara duduk cerita pada masyarakat masih bawa bentuk zaman Hindu-Buddha dulu. Nampak tak dia punya campur situ? Demo ni tak kecek langsung ni. Bab sahih ke, dhaif ke, riwayat. Padahal ilmu riwayat dirayah jauh sekali dah tu. Itu ni baru 10 tahun, 20 tahun ni baru kita duduk kecek. Ni zaman peralihan itu. Jadi bila begitu, nilai yang dibawa, contohnya, hikayat Sri Rama dan hikayat Pandawa Lima, yang berasal daripada Mahabharata dan Ramayana. Pada peringkat awal Islam establish di alam Melayu ni, di zaman Samudra Pasai, dan kemudiannya zaman Melaka 1400 ataupun 1100 Masihi tempoh hari. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tulisannya Jawi, hikayat Sri Rama dengan hikayat Pandawa Lima tulisan Jawi, tapi ceritanya, kontennya, cerita Mahabharata Ramayana. Sebab itulah Syekh Nuruddin Ar-Ranili kata, khatah tulis hikayat Sri Rama tu boleh digunakan untuk istinja. Level tu. Kalau zaman sekarang ni saya nak kiaskan lagu mana? Kisah Nabi dan Rasul, dan kisah Rasulullah dan para sahabat yang telah dinovelkan. Konsepnya sama. Nampak macam bagus, nampak macam betul, nampak macam dakwah kita berkembang luas, ramai orang baca, ramai kesedaran, tapi sebenarnya benda yang dibawa tu benda yang tak betul. Di sini masalahnya. Nampak macam bagus, ramai orang baca bagus. Orang dah kenal, budak-budak sekarang dah kenal dah Salahuddin Ayyubi apa semua ni. Tapi benda yang dibawa itu tidak tepat dengan disiplin penceritaan dan periwayatan dan perkisahan tarikh, yakni persejarahan dalam Islam. Dan kalau mereka berhenti setakat tu saja, mereka dah bawa cerita tu dengan cerita yang karut gitu lah. Lepas tu dia jadi ustaz, lepas tu dia jadi penceramah, lepas tu dia cari motivator. Cerita tu dia bawa. Dan benda tu lah everlasting sampai hari ni. Kita dengarlah ceramah mana-mana pun motivasi ke apa, cerita tu bercampur aduk. Sebab asas ilmu riwayah dan dirayah tidak ditegaskan. Sehinggalah kita duk dengar 10-20 tahun ni, kita duk kenal mana asri apa semua, barulah kita pun ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah dalam periwayatan. Baik, bila mau bawa tajuk ni dengan asalnya nak kaji pasal riwayat Israiliyat, masa pembentangan proposal tu, orang yang menilainya adalah orang tafsir, bidang tafsir. Dan dia peliklah kenapa saya nak kaji tentang Israiliyat, tapi teks yang digunakan bukan tafsir tapi hikayat. Dia kata tak betul lah, gini. Dia komen macam-macam, kita tak setuju lah dengan dia. Tapi yang saya paling terkejut adalah dia kata, benda hikayat ni benda untuk hiburan. Jadi bila untuk hiburan, memang betul. Hikayat orang tua-tua dulu, dia bukan tulis, dia tuturkan. Macam Tok Bagih apa semua ni lah. Dia panggil apa? Tok Selampik, Tok Bagih, apa lagi? Tukar cerita, tukar riwayat hikayat, itu asasnya. Cuma, bila Islam mari, modal tu dah berubah daripada cerita dewa-dewi kepada Nabi dan Rasul. Dan kita yang ada asas Quran Sunnah mengaji ni, kita tahu, bila bersabit dengan riwayat yang daripada Quran dan Sunnah, kena ada disiplin dia. Tapi bagi pihak orang sastra, pencerita di luar sana, dia tak kisah. Sebab tujuan kami untuk hiburan, untuk seronok, bukan untuk nak sahih tak sahih. Kita pula tengok perspektif ilmu riwayah dirayah, kita kata tak boleh. Cerita Quran ni adalah
Wahyu minallah. Mana boleh mu nak pandai-pandai tambah tokok. Di situ pertembungan berlaku. Antara bila hamba buat kajian ni, kena duduk dua daerah lah. Daerah kesusastraan dan daerah ulum Islamiyah. Dan sebab tu bila kita bawa tajuk ni kepada pengajian Melayu kata, tajuk ni bukan tajuk pengajian Melayu, ni dia kata pengajian Islam. Kita pergi ke pengajian Islam, ustaz-ustaz saya juga, dia kata, entah nak buat ni tidak pengajian Islam, ni pengajian Melayu. Kata ikutlah sekali, saya pergi UKM, boleh cari yang tengah-tengah yang boleh terima tu. Sebab kita memang nak apply benda tu. Dua bidang, pengajian Melayu dengan pengajian Islam, yang dipisahkan buat sekian lama tu nak bagi, kena nilai juga. Kena tengok dari perspektif pengajian Islam. Baik, lagi sikit lagi. Jadinya, bila begitu, dia kata nak buat hiburan, saya tak setujulah. Saya tak setuju. Saya kata tak. Sebab sebenarnya dah ada beberapa orang pengkaji sebelum saya yang duk buat tentang perkara tu. Beberapa TC Master PhD dah buat tentang manuskrip Nabi dan Rasul, tapi dinilai dari sudut kesahihan riwayat. Cuba kita tengok secara ringkas. Tradisi kesusastraan persuratan Melayu tradisional ni, saya kata mempunyai pengaruh dan kesan signifikan. Ini umum lah. Mukadimah. Islam merupakan agama ilmu, memberi satu misi dan visi yang jelas dalam tradisi penulisan, iaitu sebagai wahana dan wasilah. Bila Islam mari, Islam agama ilmu. Bila agama ilmu, maka penulisan pun secara automatik jadi satu tradisi. Sedangkan zaman dulu dalam di kalangan orang Melayu sendiri, penulisan bukan tradisi. Yang jadi tradisi lisan, penceritaan lisan. Sebab tu kita ada sastra lisan. Cerita Pak Pandey, cerita Pak Kadu, apa semua itu sastra lisan. Dan dia versinya boleh berubah-ubah ikut lokaliti. Versi Pak Pandey kita dengan versi Pak Pandey orang di belah Sumatera apa semua berbeza. Tapi lebih kurang sama. Kita ada bawang merah, bawang putih. Dia pun ada bawang merah, bawang putih. Kita ada apa dia ni jadi batu kena supah kemak dia. Si tangga. Mereka ada maling kundang. Begitulah lebih kurang. Ceritanya. Tapi kemudian dia bergantung pada pencerita. Kalau dia tokoh tambah lagi, maka inilah benda nak cerita, benda riwayat cerita kisah yang tak ada disiplin. Siapa-siapa boleh tokoh dan siapa-siapa boleh tambah, boleh kurangkan. Tetapi bila bersabit dengan wahyu, sebab tu agama Islam ni agama wahyu, bukan agama mistik, bukan agama cerita, bukan agama kisah-kisah, tidak, wahyu. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullah meletakkan, Muhammad bin Ismail Bukhari meletakkan bab pertama, kitab pertama dalam Sahih Bukhari dia kitab apa? Kitab Bada'il Wahyi. Tengok sebab apa? Tengok Maulana punya ulasan dalam video lama dia tu. Jelas dari situ. Sebab apa Imam Bukhari letak bab wahyu? Sebab wahyu inilah membezakan agama Islam dengan agama samawi lain bahkan. Cara orang Islam jaga wahyu, orang umat Nabi Muhammad jaga wahyu, iaitu Quran dan Sunnah lah. Apatah lagi dengan agama-agama lain. Tiba-tiba mari ke di alam Melayu kita ni, cerita-cerita wahyu, kisah-kisah yang asalnya wahyu, kisah Nabi, kisah Rasul apa semua, diceritakan dan dihikayatkan dalam bentuk sastra biasa, sastra lisan biasa. Ini kita kata bercanggah. Tapi bercakap dengan orang sastra ni marah lah. Sebab tu bunyi nama hamba lepas lalu buat dia. Tak berapa beri lah. Kita kata tak boleh lah begitu. Kena tengok. Walaupun tujuannya untuk hiburan, untuk dipanggil didaktik tarbiyah ataupun untuk nasihat, memang bagus. Tapi berasaskan bila langgar. Benda yang awak cerita ni cerita Nabi Ibrahim. Benda yang awak cerita ni Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Aku tak boleh. Tapi realitinya di alam Melayu kita ada hikayat Nabi Sulaiman, hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi membelah bulan, ada berlaku. Hikayat Isra' wal Mi'raj. Tapi comel, sebagai orang yang minat kaji manuskrip, minat bagai lama orang Melayu ni, semangat Melayu dia lebih, dia tengok comel. Memang cantik tulisan. Manuskrip tu memang ada nilai estetika yang tinggi. Sebab tu sambutan Isra' Mi'raj dulu semalam tak cukup. Sebab hikayat tu panjang. Cerita bab Buraq sahaja 2 hari setengah dah. Buraq ni begini, malaikat Jibril masuk dalam detail.
Masuk malaikat Jibril masuk syurga cari mana buruk ni, tengok ada seekor tu dalam ramai-ramai tu. Tak lihat hadis mana ada. Masuk dalam syurga tengok, tiba-tiba tengok ada seekor tu, oh dia punya segok bukan main. Kalau tukar cerita tu sedap. Kalau tukar cerita tu sedap ke, Allah. Sepengah drama bersiri. Dia boleh buat cliffhanging, malam esok pula. Sebab malam pertama ni sekuking saja. Malam ketujuh tu baru lembu dengan kambing. Jadi cerita muncul. Cerita. Dia agama kita bukan agama cerita. Bukan agama kisah. Bukan agama hikayat. Ni kita nak jelaskan. Baik, itu secara nikahnya. Jadinya bila kita tengok hikayat-hikayat Melayu ni, kita pun sedar. Saya sangat terpengaruh dengan dua orang tokoh, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, ulama usaha Jordan, dan seorang lagi Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini dua Jordan, seorang ulama yang prolifik dalam bidang syariah, dalam bidang Quran Sunnah. Dan Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini memang bidang tafsir. Ramai guru-guru kita yang mengaji di Jordan, zaman dia hidup ni duk mengaji dengan Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala. Dan dia baru meninggal 2-3 tahun lepas. Baru sangat. Karyanya sangat banyak. Dan dia ni antara ulama-ulama yang bawa budaya yang menjadi pengaruh kepada ramai asatizah kita mutaakhir. Bawa budaya, kita panggil tadabbur Al-Quran, betul-betul ataupun ibrah min qasasil Quran lah. Sebab dia mula khususkan, dia ada karya-karya yang khusus tentang kisah-kisah Al-Quran dan hadis dengan fokus yang betul. Sepatutnya lagu ni lah kita melihat kisah-kisah dalam Quran, bukan sebagai cerita, bukan sebagai hikayat, bukan sebagai lipu lara, bukan, tapi sebagai wahyu. Bila tengok sebagai wahyu, maka memerlukan ilmu-ilmu alat yang lengkap lah. Ilmu tafsirnya, ilmu lughahnya dan seumpamanya. Itu cerita dia. Baik, sikit lagi. Antara juga yang ulah pasal kisah Al-Mustafad min Qasasil Quran ni, faedah-faedah daripada kisah Quran, adalah Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama daripada Yaman, ulama haraki lah, terlibat dengan ikhwan muslimin, ulama usul sebenarnya. Dia ada Al-Wajib fi Usulil Fiqh, kitab dia tu. Dan salah satu kitab dia yang dia tulis untuk para pendakwah adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, manfaat daripada kisah-kisah Quran. Ada Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Baik. Menariknya lagi, kalau tengok di bawah tu kita tulis, dalam tradisi pusat-pusat Melayu Islam tradisional ni, karya-karya penulisan mengenai kisah Nabi dan Rasul ditulis dengan melanggar prinsip asas tersebut. Yang ini prinsip asas ilmu riwayah dan dirayah. Sebab dia sastra kan, dia novel tadi. Dia bayangkan salah satu babak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dengan ayah mak dia, siapa dia? Hajar. Allah Ta'ala suruh pergi letak di tengah padang lembah Bakah ini, lembah lah di Mekah inilah. Ringkas ceritanya. Dalam teks yang saya baca itu, apa yang berlaku? Pengarang ataupun penterjemah ataupun pengadaptasi kata Nabi Ibrahim telah membawa Ismail dengan mak dia Hajar untuk ditinggalkan di tengah-tengah apa dia? Bendang padi. Kita jem lah, bendang padi mana? Bendang padi. Sebab apa? Sebab orang Melayu, alam Melayu Nusantara masa tersebut, padang pasir ni dia tak boleh nak khoyar lagu mana. Sebab padang pasir, dia tak biasa pergi Makkah, dia tak biasa pergi Mesir, dia tak boleh nak khoyar. Jadi para penterjemah ni dia fikir dengan sengaja lagu mana nak bagi mereka ni faham. Tengah benda padi. Tengah benda Nabi Ibrahim ada. Jadi benda-benda begini telah berlaku, bukan saja dalam hikayat kita Melayu, dalam penterjemahan Bible pun sudah berlaku. Bible yang paling lama diterjemah dalam bahasa Melayu antara terawal ni daripada tahun 1600-1500 dah ada sebenarnya, zaman Portugis lah. Kemudian berevolusi lah. Cuma menariknya, sebagai contoh, di beberapa negara Eropah dia ada 4 musim tu lah kan. Tapi bila mereka terjemahkan, iaitu Jesus ataupun Isa dilahirkan, kalau ikut Bible yang telah dirosakkan pun dia kata winter lah.
Tapi dalam Bible sendiri kata ketika malam itu, dalam Quran kata Nabi Isa dilahirkan pada malam apa nama bintang cerah, ada penggembala kambing apa semua itu gini tu. Dan jadinya untuk penterjemah-penterjemah Bible nak bagi audience ataupun sasaran market dakwah mereka, dakwah mereka itu faham orang Melayu ataupun masyarakat di Nusantara ni, apa mereka buat? Mereka tukar daripada 4 musim itu kepada ada musim tengkujuh, ada musim panah, istilah dia guna. Nampak macam kecil, tapi dalam ilmu penterjemahan ia memberi kesan kepada audience, sasaran dakwah. Di situ ada ilmu dia lah, ada dia punya kaedah-kaedah. Baik, lagi sikit lagi. Jadi persoalan yang saya cuba bawa dalam kajian ini adalah apakah faktor penulisan kisah Nabi dan Rasul dalam sejarah tradisi Israel hikayat Melayu versus Islam, apakah faktor yang menyebabkan ia ditulis dengan meluas. Kita bincanglah panjang lebar tu, dan kemudiannya ciri-ciri sebuah penulisan dakwah disebabkan tajuk pengaruh riwayat Israiliyat saya tidak diterima, maka saya kena ubah kepada hanya bincang tentang penulisan dakwah saja. Di peringkat master pun saya buat tentang penulisan dakwah dalam karya itulah. Ni teknikal sikit lah, tak apa. Baik, ini pun tak penting mana. Okey, ini maksud saya sudah ada beberapa kajian yang begitu bagus. Contohnya di sini, Salsabil Haji Muhammad Zain pada tahun 2012 dia kaji Israiliyat dalam manuskrip Melayu, kajian terhadap hikayat mukjizat Nabi. Ada. Dia cuba cari mana riwayat Israiliyat. Satu lagi adalah Dr. Rosmawati Makzin ni, penulis yang prolifik. Siapa mengaji sekolah Arab biasa akan guna buku dia untuk teks bidang STP, SPM. Banyak dia dengan suami dia ni banyak dia tulis buku-buku rujukan teks. Dr. Rosmawati Ali Elahi Makzin ni pada tahun 2004, lebih kurang 20 tahun dulu ni, dia tulis TC PhD tajuk Riwayat Israiliyat, pengaruhnya dalam manuskrip hadis di alam Melayu. Sebenarnya bukan manuskrip hadis, tapi hadis-hadis yang ada dalam manuskrip Melayu. Dia pilih beberapa manuskrip untuk dia analisis. Nariklah dapatan dia tu. Dan di sini yang terbaru ni, Muhammad Khairul Nizam ni, seorang pensyarah UiTM sekarang, pada tahun 2016 dia buat kisah Bible dalam hikayat masyarakat Melayu, kajian terhadap surah Al-Anbiya. Teks yang sama saya gunakan, dia guna juga, tapi dia tengok perbandingan dengan kisah-kisah dalam Bible, dan kesimpulan dia banyak persamaan. Banyak persamaan. Apa maksudnya? Maksudnya masyarakat kita selama ni duduk dengar cerita Nabi dan Rasul, sama ada melalui lisan, bertulis, ataupun ceramah-ceramah agama, bahkan kita berani kata bercampur kisah yang sahih dari Quran dan kisah yang sudah bercampur aduk dengan kisah-kisah Israiliyat. Bila sebut Israiliyat ni pada Bible, daripada Taurat apa semua, kira Israiliyat lah secara umumnya, walaupun ada spesifik lagi. Dan satu lagi ni tak payah, ni teknikal sangat. Ini sebenarnya teks yang saya kaji ni teks yang berada di Asiatic Society di UK sekarang berada. Teks asal dia tu, manuskrip asal dia tu. Sebab saya tak kaji filologi, kita tak kaji teks sebagai bahan kajian, kita kaji konten. Maka disebabkan teks ini telah dikaji oleh Hamdan Hasan, dia telah transliterasi, dia telah rumikan, dan diterbitkan oleh DBP pada tahun 1990. Ada 33 kisah dan dengan ketebalan 588 halaman, yang tulisan kecil-kecil. Kemudian manuskrip asal dia ada dalam naskah Maxwell 22 dan 23 di sini, dengan tajuk surah Al-Anbiya. Maksudnya di UK ada. Saya email sebelum saya Baiva ni, saya email ke Royal Asiatic minta salinan muka depan, gambar muka depan untuk nak sahkan betul-betul ada. Alhamdulillah dia reply. Okey. Tapi ada maklumat di sini, dia kata penulis atau penyalinnya. Ni sini ni. Dia kata penulis atau penyalinnya bernama Hamid bin Muhammad Nuruddin, Melaka, Limbungan. Manuskrip ini ditulis pada tahun 1295 Hijrah
bersamaan dengan 1878 Masihi. Siapa beranak dah masa ni? Itu bagusnya. Dia ada manuskrip asal. Duduk mana ni? UK lah. Jadi tak okay, kita nak terbang ke UK tu. Tetapi sebenarnya Hamdan Hassan ni dah terbitkan dengan DBP. Kalau siapa ingat dulu pernah beli dengan ketebalan ini. Saya pula biasa nak buat ni, nak cari mana buku ni. Sama ada library ataupun. Saya pun tulis di Facebook. Siapa ada buku ni gini-gini ni, saya memang nak buat gini-gini. Ada seorang hamba Allah ni lawyer daripada Johor. Saya kata saya nak belilah. 100 riyal tak apa lagi. Mahal dah tu 100 riyal tu. 100 riyal tak apa lagi, tak apa. Dia pun, saya ada ustaz, dia kata. Tak apa, kalau ustaz beli, gini dia kata, saya bagi pinjam. Sehingga habis kajian, pulang balik. Tiba-tiba saya kata, boleh lah. Asalkan ada bagai kita nak buat kajian ni. Dia pun setuju nak bagi. Bila dia nak bagi, dia minta alamat apa semua, tiba-tiba dia kata, gini lah ustaz, saya bagilah pada ustaz. Ustaz buat lah. Kata, lagi bagus lah. Rezeki lah. Nah, semoga dia dapat pahala yang banyak lah daripada apa nama? Yalah, kalau dia kata dia tak baca juga, dia rak je. Dia bagi. Alhamdulillah, rezeki saya. Jadi dia bagi tu, ini ketebalannya. Okey, ni naskah asal dia di London. Ni memang daripada Dr. Edward Wedge. Betul ke baca tu? Pustakawan Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, yang dikirimkan kepada pengaji melalui email 20 Jun. Saya email 2 hari, kemudian dia balas, saya minta gambar depan. At least kita sahkan bahawa manuskrip ini benar-benar ada di London. Gitu. Sebenarnya sebahagian besar daripada manuskrip ini sudah di PDF kan, macam yang saya tunjuk awal tadi. Tapi sebahagiannya mereka tak buat. Sebab apa? Kalau buat belaka, rugilah, bagi percuma. Dia menega benda tu. Dia mari jajah kita dulu. Masalah ni cerdik. Jahat cerdik. Masalah juga tu. Dia cerdik tapi jahat. Dia mari dia jajah. Dia tak ambil hasil masuk emah lombong apa. Dia tu kolonialisme dan imperialisme tu. Dia ambil sumber ilmu kita, manuskrip ni. Jadi kita nak kaji tentang tok nenek moyang kita. Kena gimana? Kena pergi ke dia lah. Kena pergi ke dia sama master PhD. 200 setengah kau. Tak. 200,000, 500,000 ni. Dia punya tu. Maksudnya berterusan dia punya keuntungan dapat ke dia. Nak pergi kaji pasal tok nenek moyang kita. Ni kata cerdik jahat. Tapi kena ke dia lah. Kena ke dia. Kita sama tak kena sebab tu kalau baca Abdullah Musi tu, dia kata nama apa? Stanford Raffles. Stanford Raffles duduk di Singapura tu, dia tukar manuskrip orang Melayu majoriti tak kerti baca, 90% tak kerti baca. Abdullah Musi duk kritik. Abdullah Musi pula ayah dia Arab, mak dia Hindustan. Dia jadi Melayu. Dia kata istimewa konsep Melayu tak apa itu punya. Tapi nak katanya dia duk kritik lah orang Melayu tak kerti baca, malah ni. Sebab apa dia kata? Antaranya manuskrip warisan tok nenek moyang kadang-kadang ditukar dengan sesikat pisang sahaja. Stanford Raffles mari WPCSPG, tukarlah manuskrip gedebuk-gedebuk tu. Buat balik ke Wati London. Hari ni kita nak kaji, nak tahu tentang tok nenek moyang kita. Hatta nak kesan mazhab apa ataupun kenapa yang orang Melayu ni minat sangat Wahdatul Wujud, Martabat 7, Nur Muhammad sebagai contoh. Benda tu tak ada dalam Quran Sunnah, tapi apa jadi minat ni? Sebelum jadi gitu tu ada cara dia, jalan dia tu. Ada latar belakang, dipanggil genealogy. Ada riwayat dia. Bagaimana benda itu kemudian muncul. Kita boleh sebut ni sahih, tak ada riwayat apa semua. Tapi bila pergi pada orang yang dah lama dengan benda tu, dia tak boleh faham kenapa yang kami baca selama ni tak sahih. Sebab tu saya bawa pendekatan yang berbeza. Patut kena cari sumber dia. So bila kita pergi, kita cerita ni sebenarnya gini. Berhujung dah orang jemput Isra Mi'raj. Saya tak cerita lah benda tu, saya cerita ni manuskrip ni, mari sini, cerita ni sebenarnya barulah pergi hujung. Sebab itulah jadi tak sahih. Tak kata apa belakangnya. Nak bagus tak boleh, kita betul dah dia punya detail itu. Baik, sikit lagi metodologi kajian ni tak penting. Ini sangat teknikal lah. Cuma hasil kajiannya sikit. Dalam konteks alam Melayu, hikayat Melayu berunsur Islam. Maksud saya, hikayat Melayu berunsur Islam ini adalah hikayat-hikayat Melayu, tulisannya Jawi,
bahasanya Melayu, dan ceritanya tentang Nabi dan Rasul, para sahabat, pahlawan Islam. Ada hikayat Umar Umayyah, ada Amir Hamzah, ada hikayat apa lagi? Ali Hanafiyah. Ini semua pengaruh Arab dan Islam kemudian. Sedangkan hatta istilah hikayat itu hanya muncul selepas pengaruh Islam dan Arab. Hikayat. Sebelum itu mereka mungkin guna istilah cerita ke, kisah ke. Kisah pun bahasa Arab. Kisah. Nah, dan seumpamanya. Baik. Hikayat Melayu berunsur Islam ini, khususnya kisah Nabi dan Rasul, juga berkembang melalui tradisi lisan dulu, sebagaimana tradisi hikayat kesusahaan sebelum zaman Islam. Oleh kerana tradisi penulisan belum mantap, kisah-kisah ini berpindah daripada seorang tukang cerita kepada tukang cerita yang lain. Ni kalau guna ilmu jarwat ta'dil ni, ilmu rawi hadis kan, jam belakang. Pencerita tu majhul belakang. Tak ada kedudukan pun, sebab mereka ni tukang hikayat belakang, qusas, wa'is, apa nama, motivator ataupun tukang nasihat ataupun penlipular adalah qusas. Memang tradisi itu. Cuma kesannya pada masyarakat sangat besar. Zaman masyarakat tak boleh baca Quran, tak boleh baca apa-apa, apa yang sampai pada telinga mereka sahih belaka. Dunia ni berada di hujung seekor lembu. Betul. Zaman itu. Kita tak boleh salah ketut nenek moyang kita, sebab zaman itu lagu tu. Sebab tu saya kata dalam banyak keadaan saya kata semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka saja. Atas mereka tak tahu tu, mereka beragama begitu. Tapi hak tahu zaman ni bila kita terangkan dah berkerah juga, maka itu masalah lah. Sebab hujah sudah ditegakkan, iqamatul hujah. Kita pergi sikit lagi. Oleh itu tradisi penulisan belum mantap. Oleh kerana tradisi penulisan belum mantap, kisah-kisah ini berpindah daripada satu tukang cerita kepada tukang cerita yang lain. Penuturan kisah-kisah ini kemudian melalui proses tokoh tambah daripada unsur-unsur yang pelbagai, termasuk tradisi budaya warisan lokal. Dia takut tambah lah, bergantung pada pencerita. Sebab apa? Sebab Malaysia nak cerita pula, Malaysia nak cerita pula. Sekali orang main oya kulit, bukannya satu malah. Banyak malah tu. Wak daga nak bercerita wak daga, wak yo. Jadi tu kan cerita dia kena mikir. Dari perspektif sastra, tu nenek moyang kita sangat kreatif. Dia dengar sekejap, dia balik dia boleh karang 3-14 lembar. Dia dengar cerita Isra' wal Mi'raj satu malam, sejam kata, 2 jam. Dia balik dia boleh tulis hikayat Isra' Mi'raj dengan ketebalan yang ini hebat lah tuan. Ini kalau tidak kreatif, kalau tidak seorang yang boleh berfikir, berkhayal, tak boleh buat cerita lagu tu. Lepas tu pencipta hadis palsu pun kreatif lah kau, kreatif. Tapi masalah agama tidak iktiraf kreatif lagu tu, sebab dia rosakkan agama. Tu cerita. Tapi daripada perspektif dirasa Islamiah, ilmu disiplin ilmu Islam, benda yang mereka buat itu sedang merosakkan agama. Bahkan boleh mengancam akidah lah. Yalah, percaya. Contohnya tadi kisah Quran, kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Yang Quran kata lagu ni, yang versi dalam hikayat Melayu lagu ni. Kita percaya yang hikayat Melayu berbanding yang Quran kata. Masalah tu. Tidak main-main tu. Tapi bagi orang yang bidang kita kata, biasalah tu. Itu bukannya cerita kita kata tak benar lah. Bagi kita yang mari daripada disiplin ini, kita kata tak boleh main-main. Baik, sikit lagi. Ada soalan ke setakat ni? Tuan nanti dulu. Kita buka kemudian harapnya banyak sikit soalan tu. Letih ke cik sore ni? Sikit lagi nak buat habis dah ni. Setelah sistem tulisan Jawi sudah mantap, Jawi ni pun panjang cerita lah, pakar-pakar dia bincang. Sebab nak jadi sistem tulisan sehingga terciptanya huruf apa dia? Ca, ya, nga, pa, wa. Itu bukan main-main tu. Itu memerlukan satu, atau tok nenek moyang kita ni hebat. Jangan duk kata tak hebat lah. Kalau tak hebat ni sebab kebetulan ilmu hak mari tu hak versi lagu ni. Kalau mari hak versi Quran Sunnah, kalau macam Syah Waliullah lah, kalau kebetulannya Syah Waliullah ni
tokoh alam Melayu. Oh, berjebok dah kita Quran Sunnah ni. Tapi kebetulan tokoh hak bawa balik Islam di alam Melayu ni tidak Syah Waliullah. Tokoh-tokoh lain yang minat pada itulah wadatul wujud, martabat tujuh. Jadilah lagu ni kita. Jadi duk mai nak jadi tok wali belaka, terbah belaka. Gitulah bukan. Baik, setelah sistem tulisan Jawi sudah mantap, terdapat arahan pemerintah untuk menulis kisah-kisah yang dituturkan secara lisan sebelum orang istana. Yang boleh baca, yang boleh nulisnya orang istana, biasanya orang bangsawan. 1% saja. Hak lain tu dengar. Dan bila dengar, betul ke tak betul ke? Betul belaka. Sebab tu ceritalah Gajah Rimau pun mesti betul. Sebab kita tak kerti baca. Jadi betul belaka tak? Jadi alam ini bermula daripada Nur Muhammad cahaya begini. Betul. Betul. Sebab nak cek sendiri tak boleh. Sebab tu kita tak boleh salahkan tok nenek moyang kita dulu ya. Bila kita faham latar tu, zaman itu menyebabkan mereka lagu tu. Cuma kalau zaman ni masih ada lagi orang yang bersikap begitu, kita tak boleh terima lah. Sebab sumber untuk membuat perbandingan itu sudah sangat banyak. Begitu. Jadinya keperluan kepada penulisan muncul antaranya kerana kisah-kisah ini biasanya akan dibacakan atau dirawikan. Dipanggil juga dirawikan. Riwayat lah tu. Diriwayatkan, dirawikan. Ketika menyambut hari-hari kebesaran dalam Islam seperti sambutan majlis Maulid Nabi dari dulu lagi. Bab menyambut makan free tak talah. Tak talah. Jangan emosi. Dari dulu lagi. Atau tradisi kita. Memang minat pesta. Kalau sore-sore baca Quran, lemah. Kalau ramah-ramah, dia semangat. Dia kena lagu tu. Dan bila ramah tu, mula-mula jadi majlis-majlis khah dah pula. Kita tak setuju lah tu. Majlis khah tu. Baca ramah-ramah, tak ada masalah. Tapi bila ada majlis khah, kena lagu ni. Tu jadi bid'ah idhafiyah dah pula. Maka, apa lagi peristiwa Isra' Mi'raj, Hari Ashura, tu bubuh surah lah itu. Hari raya puasa, bubuh surah tak ada masalah. Buat sedap, wirabang makan. Sedap bubuh surah kita ni. Cuma mengkhususkan bubuh surah ni buat apa? Sebab ni dalam kitab sebut. Kitab mana? Kitab Yawi ni lah. Pada hari tersebut ni gini belayar Nabi Nuh, gini siapa di Mekah, panjang cerita. Benda tak ada belakang tu. Hari raya puasa haji ada berbagai sambutan lagi lah. Okey. Last kalinya, justru pengkaji berkesimpulan bahawa karya genre ataupun bidang hikayat Melayu berunsur Islam ini, khususnya surah Al-Anbiya, teks yang hamba kaji itu, yang setebal 500 surat lebih itu, meskipun dari sudut bentuk persembahan, syarat dengan elemen dan unsur penulisan dakwah. Dari sudut penyampaian, bila orang baca, memang boleh terkesan dan terpengaruh. Sebab dia penuh dengan elemen-elemen yang bagus, yang baik. Dakwah. Tetapi ini adalah kerana isi namun ia tidak boleh dijadikan kayu ukur bahawa ia dikarang memang untuk dakwah. Boleh kata bukan. Sebab mereka berhikayat tu kerana ada tradisi mereka. Ini adalah kerana isi kandungannya. Dua benda. Persembahan satu bentuk, novel Pak Latif tulis tu. Novel yang dia tulis tu sangat sedap dibaca. Berkaitan tokoh-tokoh Islam yang begitu sekali bagus lah. Tetapi isi dia ada masalah. Bila dia sudah novelkan, dia sudah kreatifkan, tiba-tiba Nabi Muhammad, contohlah, tiba-tiba Nabi Muhammad tersedar. Nabi Muhammad pun berkata kepada isterinya Khadijah, wahai Khadijah, siapakah begini-begini? Mari mana tu? Riwayat mana tu? Tapi bila novel dia kena lagu tu. Ketika angin sepoi-sepoi bahasa, di tengah padang pasir yang hangat membakar, tiba-tiba para sahabat datang berjumpa ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita baca sedap lah. Cerita mana ni? Riwayat mana ni? Sebabnya kita sedang bercakap tentang Nabi Muhammad, sumber agama. Dia tak boleh lagu tu. Jadi berkaitan Rasulullah, berkaitan sahabat, memang kita sangat jagalah. Tapi kalau pergi bawah sikit, kisah macam Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kalau nak dilonggarkan novel kan,
itu masih ada consideration. Tu pun kalau fakta salah kena dibetulkan. Ada. Tapi bila dinovelkan, dihikayatkan kisah Quran, kisah Nabi Muhammad, dia masalah. Rosak agama. Rosak agama. Dan agama Yahudi, Nasara rosak ni, benda tu lah. Benda tu lah. Ni yang Maulana nak baca hadis Sahih Bukhari, Muslim. Semata-mata itulah sebenarnya nak bagi tahu. Bila agama, benda-benda riwayat-riwayat agama yang berasal daripada wahyu mula dihikayatkan, diceritakan, dicampur aduk dengan kreatif, rosak agama. Nah, akhirnya tak ada apa dah. Ni analisis ini terhadap surah ni tak ada apa. Okey, ni pun tak ada apa dah. Ni cadangan-cadangan kita lah masa lalu tu. Kesimpulan okey, kesimpulan sikit lah. Kajian analisis kandungan terhadap teks surah Anbiya mengesahkan bahawa ia adalah karya yang syarat dengan nilai dakwah melalui bentuk penyampaian. Tak boleh nafi. Nilai dakwah tu ada. Dakwah ni untuk memujuk, untuk mengajak faham, tu ada nilai dia. Tetapi melalui bentuknya, khususnya melalui babak dan dialognya. Babak-babak yang dicipta, dialog-dialog tu cukup menarik bila baca. Namun dari sudut kandungan, ia tidak menepati kriteria dan disiplin sebuah karya dakwah. Tak boleh. Sebab karya dakwah dia mesti ilmu riwayat-diriwayatnya adalah tepat. Quran, nukilan, hadis apa semua kena tepat belakang. Kaedah periwayatan berbentuk hikayat berjaya menjadikan kisah Nabi dan Rasul serta kisah-kisah Islam yang lain diterima secara meluas dan membumi oleh masyarakat Melayu Nusantara, sekaligus menjadikan segala nilai positif dan negatif yang wujud bersamanya bersebati dalam jiwa dan pemikiran orang Melayu Islam. Itu bersih itu. Sebab tu saya sabarlah ni kalau duk buat dengan mak ayah kita ke orang tu tu. Kalau dia kecek pasal kisah Nabi Rasul, kita tahu ni kau dia dengar lah dia. Kau bersih tu. Terdengar dia cerita. Ni masa Nabi Nuh nak naik. Nabi Nuh tarik keldai nak naik ke bahtera dia. Nabi Nuh berkata, keldai tak nak naik. Rupanya iblis duk nusuk dari hidung dia, bawah telinga dia kalau mana. Jadi bila duk tarik tu, keldai tak si naik. Nah, bila keldai tak si naik tu, Nabi Nuh marahlah. Hai syaitan, naiklah engkau. Maka barulah dia naik. Bila naik tu duk belayar tu, tiba-tiba Nabi Nuh dengar iblis duk siu. Nabi Nuh pergi tanya, macam mana kamu boleh naik ni? Aku tak panggil pun. Dia kata, tadi kamu ajak aku, hai syaitan, naiklah. Maka dia, tu cerita. Ada tu dalam Israiliyat tu. Dalam kitab Syekh Muhammad Abu Syahbah, Al-Israiliyat wal Mawdu'an fi Kutub Tafsir. Fi Kutub Tafsir. Ada tentang perkara tersebut. Sedaplah dengar cerita tu buat ngajar surah masjid tu sedap cerita-cerita Israiliyat ni. Sedap Dan akhir sekali, kaedah periwayatan berbentuk hikayat berjaya menjadikan kisah Nabi dan Rasul serta kisah-kisah Islam yang lain diterima secara meluas, kita baca tadi, membumi oleh masyarakat Melayu sekaligus menjadikan segala nilai positif dan negatif yang wujud bersamanya bersepati. Hal ini adalah kerana hasil kreativiti para penghikayat kisah-kisah Islam ini yang menyampaikan kepada masyarakat sama ada secara lisan maupun tulisan. Batu besar tanggungjawab tukar cerita ni. Tukar cerita ni yang boleh menentukan cerita tu ataupun pemikiran beragama satu-satu masyarakat tu, Dalam masa yang sama, kajian ini juga mendapati berlaku penyimpangan yang ketara dalam penyampaian kisah-kisah berasaskan wahyu atau Qur'ani, qasasul Qur'ani, yang bersifat tokoh tambah dalam aspek perincian babak dan dialog. Sebahagian daripada yang mempunyai asas daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, namun sebahagiannya adalah rekaan dan oleh penghikayat lisan dan tulisan itu sendiri. Okey, kita tengok tunjuk contoh sikitlah. Dalam manuskrip dalam buku ni, manuskrip yang telah dijadikan buku ni lah, mana tadi? Ni surah Al-Anbiya ni.
antara di awal babak ceritanya adalah kisah Nur Muhammad. Kisah Nur Muhammad. Patut cerita lagi. Patut cerita lagi Nur Muhammad dah. Sebab tu orang Melayu kita ni tanya 10 orang, 8 orang akan percaya Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan. Maulana Asy sebut ni bila? Asal 30 tahun dulu. Buku dia tu lah, kita buat baru kan. Teguran Suci tu dulu tentang kerja dia tu. Bahkan sampai hari ni, minta maaf ya, sahabat-sahabat kita memang aliran tradisional ngaji pondok, sebab memang benda tu ada dalam kitab Jawi apa semua yang menyebutkan bahawa Nur Muhammad adalah makhluk pertama diciptakan, dan kerana Nur Muhammad itulah alam ini diciptakan. Sebab tu mereka bila jumpa saja kalimah Nur dalam Quran, Nur Muhammad. Tak tengok lagi pada cerita, hujung cerita ke apa dia. Asal jumpa Nur tu, Nur Muhammad dah. Kita kata apa? Baca kat dulu jemuhir tu, tengok tafsir dulu. Nur Muhammad dah tu. Bunyi Nur tu Nur Muhammad selalu dah. Sebab apa? Kalau tak ada Nur Muhammad ni, runtuh sebahagian daripada doktrin keagamaan mereka, cara mereka beragama. Ni kita kata penelawai ni. Nah, tengok sini, kita nukir sikit lah secara lompat-lompat. Di sini dia kata apa ni? Dia kata Ibn Abbas tadi ni, dia mari ayat Quran. Mula-mula awal cerita tu, pada awal perhikayat kisah ini, pengarang memulakan penceritaan mengenai kejadian penciptaan makhluk terawal oleh Allah SWT sebelum terjadinya 7 lapis langit dan bumi. Beliau telah mendatangkan nukilan ayat Quran daripada surah Al-Furqan ayat 19 yang bermaksud Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, ialah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Maka bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahuinya. Kita tak nak ulahlah ayat mutasyabihat apa semua ni, itu cerita lain. Seterusnya pengarang menisbahkan satu kenyataan bersifat mahu mendukung. Ini tulisan saya, ini saya punya ulasan. Iaitu saya kata dia datangkan satu nukilan. Dia nak kukuhkan ayat Quran tu sebenarnya duk cerita pasal Nur Muhammad. Ayat Quran ni tak ada kaitan dengan Nur Muhammad ni. Ni ayat lain. Tapi dia nak kata hak dia tu betul juga. Dia ajar. Kemudian dia kata apa dia? Menisbahkan kenyataan bersifat mahu mendorong mengukuhkan percayaan ini, iaitu etika akidah dan iman tentang penciptaan alam ini kepada seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia gini nisbah pada siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nampak gagah lah sikit. Berasa gagah sikit. Nah, apa dia tulis? Ni kita nukil betul-betul daripada buku tu lah. Dewasa Allah Ta'ala hendak menjadikan bumi 7 lapis dan langit 7 lapis. Maka pertama dijadikannya seperti mutia. Dalam nota kaki mungkin itu mutiara, tapi ada mutia ni mungkin istilah yang merujuk pada benda lain ya. Seperti disambungkan bermaksud hati yang belum dikotori dan bersifat gembira penuh keimanan. Kita pun tak faham lah. Tapi dia kata yang mutia, yang putih 70,000 tahun lamanya terhantar. Setelah itu maka tatkala Allah SWT hendak menjadikan langit dan bumi, maka ditilik Tuhan seru sekalian alam. Sebenarnya sarwa, bukan seru. Simrawa, bukan seru. Sarwa. Istilah sarwa tu pinjam daripada apa nama Jawa lah. Sarwa alam. Tapi sebagian besar kita baca seru, sebab simrawa, macam bom tadi lah. Bawa bom. Sebab bila tulisan Jawi zaman peralihan, pengaruhnya banyak daripada bahasa Jawa, banyak daripada bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab, Farsi, Jawa kuno, Sanskrit, Pali dan seumpamanya. Baik, katanya lagi. Setelah itu maka tatkala Allah SWT hendak menjadikan langit dan bumi, maka ditilik Tuhan sarwa. Tapi sebab dia tulis seru, kita nukis serulah. Akan mutia yang putih itu. Mutia itu pun hebat, gembira ia oleh menyanjung tilik Rabbul Izzati itu. Maka kemudian dia pun datang dah. Seterusnya pengarang mendatangkan babak bagaimana Allah SWT memerintahkan Nur Muhammad untuk menyampaikan 5 rukun Islam kepada umatnya. Kita mengaji hadis 40. Rasulullah tahu rukun Islam, rukun iman ni masa bila? Hadis Jibril jelas itu tu. Mari kisah Nur Muhammad ni, Nur Muhammad ni ajar rukun Islam, rukun iman. Boleh terima ke?
Tapi kan kita bayangkan kita duduk zaman dulu, kita tak ngaji Quran hadis ni. Itu lopong. Betul. Tapi tak betul. Itu realiti dulu dah. Maka dia kata apa? Dia nyatakan bahawa ketika alam ini belum wujud lagi dan segala makhluk di langit dan di bumi belum diciptakan, dikatakan oleh pengarang bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Tu sedap tu. Rasulullah telah bersabda pula tu. Bagaimana ni? Pertama yang dijadikan Allah itu cahayaku. Cahaya itu kemudian sujud kepada Allah SWT apabila ia diperintah untuk sujud kepadanya selama 50 tahun. Kemudian cahaya itu pun bangkit selepas diperintahkan untuk bangkit. Kemudian Allah SWT berfirman, "Hai Nur Muhammad, telah kufardukan akan dia segala umat kamu. Pertama-tama sembahyang 5 waktu pada sehari semalam. Dan kedua puasa pada bulan Ramadan. Ketiga memberi zakat, memberi fitrah. Keempat memberi zakat. Kelima naik haji ke Baitul Haram." Dia pula dah ajar Arkanul Islam, Arkanul ada tak boleh terima lah. Kemudian saya ambil ringkas nak katanya. Tapi rasa kalau baca ni khoyang gitu. Pening gitu. Bakal duduk fanak begitu lah. Ni macam-macam lah. Ni kemudian ni dia cerita pasal ni menarik ni. Kemudian dengan babak ini dikatakan bahawa Allah SWT kemudian mencipta cahayaku, seekor burung yang sangat indah dan istimewa. Ini kerana kepala burung itu adalah Ali bin Abi Talib. Kedua-dua matanya adalah Hasan dan Husain. Lehernya adalah Fatimah Zahra. Kedua-dua lengan sayap pula adalah Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar. Ekornya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kalau kita tanya aliran tradisional ni, dia kata ini pelambangan. Ini satu bentuk ihtimalan. Macam-macam lah. Takwilan. Itu gambaran. Itu simbolik. Masalahnya mereka percaya nur itu secara hissi. Nur itu secara hakikat tu. Yakin pergi kepada kamu dia. Sebab tu Nabi Muhammad jalan tak ada bayang. Mana ni? Dia pergi situ. Aku dah pergi ngauk lagi. Nah, babak ini juga jelas. Tapi masa pemeriksa luar saya baca ni, kebetulan dia orang tradisional. Dia baca, dia banyak lah, dia tak setuju. Gitu, bina kena dah kau ini. Tu kena pukul 9.30 sampai pukul 12. Gerbak. Saya sampai tak lawai ke apa, pakai senyap. Lawai kena dah aku ni. Pakai senyap begitu. Tapi akhirnya kata dulu lah. Tapi sebab manhaj kita berbeza, kita saya kenapa awak sebut gini? Kenapa awak sebut gini? Dia kata, anak takut bila kita buat kajian gini, orang akan masyarakat ataupun orang yang akan baca tisi entah ni akan beranggapan ulama-ulama kita ni banyak buat salah. Tengok dia. Itu hujah biasalah. Jadi masa diberikan peluang untuk cakap balik, saya kata tujuan kajian ini bukan untuk menghina mereka. Tapi sebenarnya ia satu bentuk memberi khidmat dan juga untuk kita kata memberi nilai tambah. Daripada kita nak kata mereka yang duk buat benda ni dulu, untuk nenek moyang kita ni telah buat satu benda yang zalim, yang jahat, tidak. Itu masalah pemikiran sahabat kita aliran tradisional ni. Bila ada khidmat ulama semasa takhrijul hadis apa semua kemah lah. Seterusnya pengarang mengingat fadilat jika kisah Nabi Muhammad dibaca pada setiap malam dan hari. Fadilat ni nak tu, maka pahalanya seperti mati syahid. Tak ada pahal belakang. Ya. Ada tradisi khusus yang dikatakan ya. Kita dah ada institusi di pondok lama dulu itu. Ya. Metodologi. Dulu kami terjemah manhaj sebagai metodologi ataupun kaedah. Tapi tidak, sebenarnya manhaj pada saya lebih pada itu, dipanggil epistemologi. Dalam bahasa akademik, epistemologi dimaksud the theory of knowledge ataupun teori tentang. Hamzah Fansur ini tokoh kontroversi. Dia antara pembawa fahaman wahdatul wujud, aliran Ibn Arabi ke alam Melayu ni. Tapi dia disanjung sebagai ulama besar, tokoh yang bawa pemikiran wahdatul wujud mulia.
Cuba kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah abad 15, 16, 17, 18. Di Mekah zaman tu, pihak mana yang paling berkuasa dan berpengaruh? Bila tengok balik, siapa nikah, siapa-siapa pun boleh. Jadi guru zaman tu pergi Mekah ambil ilmu buat balik. Sebab tu tidak ada seorang ulama Melayu kita melainkan balik bawa bawa tarikat belakang. Atas orang tu kadang-kadang 10, 20 dia punya tarikat. Ada. Dan itu tradisi yang duduk di aliran pondok. Dan bila kita cuba bawa untuk munaqasyah ataupun untuk bincang, dan kalau saya nak pergi lagi lah, nak sebut secara terbuka, mungkin itu tak ada. Setakat pembacaan saya abad ke-20, Tarjuman Mustafid oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, itu pun selepas polemik wahdatul wujud berlakulah antara Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan aliran Sumatrani dan seumpamanya. Barulah ada tafsir 30 juzuk. Saya ambil diploma Usuluddin dengan Dr. Fauzi Drama apa itu. Sebab dia ni antara orang terawal yang buat kajian takhrijul hadis dalam kitab Jawi Melayu. Dia pilih beberapa kitab Syekh Daud Fatani. So dapatan-dapatan dia kata, kenapa hadis palsu ni banyak dalam kitab Jawi? Dia cerita lah. So dia kata, apa pelik sangat ni? Tengok. Terjemah Sahih Bukhari pun tak ada. Banyak kepada tarikat zikir, apa semua itu begini. Jadi, hak ni lah hak doa balik. Jadi sampailah lah ni. Cuma Alhamdulillah kemudian zaman moden ni ramai dah pergi ke Madinah, ke Morocco, dan terbuka di sana, balik di India, Pakistan, bawa sama mereka sekali. Jadi anak murid yang mari ambil ilmu dengan mereka ni akan pilih lah. Kalau kata dia nak bawa hak sufi tu, boleh hak sufi lah, hak tasawuf tarikat ni. Kalau dia nak ambil Al-Quran hadis betul, dia orang dan dia mengisytiharkan. Kita tak setuju dengan sufi apa semua ni, kita perai mereka. Tetapi Syah Waliullah Dahlawi sebaliknya. Dia daripada India. Dia zaman itu pengaruh falsafah Farsi, Zoroastrian, bercampur aduk manusia nak jadi dewa. Satu penegasan ataupun mengisytiharkan kena perangi golongan-golongan ini, melainkan dia tu macam watak berkawan, dan dia ada tarikat dia berjaya kuasai Mekah Madinah buat kali pertama. Jadi semangat tu mereka bawa balik ke Sumatera. Mereka terus dengan agresifnya menyerang masyarakat yang melakukan bid'ah, dan juga berbalas dengan pemerintah iaitu Belanda. Masih ulama-ulama. Tapi hok ngarut pun hebat juga. Hok berelunginya apa hebat juga. Jadi vice versa, terpaksa kita untuk tempat kita ni, Allah. Jadi balik pada cerita aliran pondok tadi, itulah. Cuma setakat ni tak berbiaya lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi tak sikit? Salam. Dengan sengaja dalam keadaan kita nak bagi tahu benda ni tak ada faedah, tak ada asal apa semua. Tapi dia yakin juga benda tu ada fadilah apa semua. Tak berani nak kata kita pun. Cumanya kalau dia buat dalam keadaan tak tahu, dia ikut apa semua tu, saya fikir ada sebagai orang awam yang punya drama kan, kita dengar kan, kita tahu. Lalu kita ni ahli hadis ke so dari sektor itu kita tahu. Jadi macam mana cara untuk mengenali lah apa yang diajar tu betul-betul sumber tulisan. Sebab saya sendiri pun dengar semua. Tapi dengar semua tu dalam keadaan kita dah bertambah ilmu, tahu bahawa tidak mungkin untuk kita terima 100%, melainkan bila dengar saja kita duk biasa dengar yang Ustaz ni at least. Tapi nak tegur dengan terbuka tu nampak tak comel lah kan. Melainkan dia buka. Kalau dia buka, kita tanyalah macam tadi kita tanya, Ustaz, ya Ustazah, kalau boleh kecak sikit, min aina laka hadha ya Ustazah. Kita sayang Ustazah kita ni ramai yang ilmu banyak. Ramai yang boleh Mesir Ustazah saya tu. Kita tahu dia bagus. Tapi sedikit kekurangannya pada bila nak menyampaikan. Tak ada alasan dah hari ni. Jadi betapa banyaknya manfaat pada saya
Kalau ramai penceramah selebriti ni hari ni mula ada sedikit kesedaran itu. Ada nak tambah. Ada. Kena nak pilih. Kalau anak jangan ikut. Kalau anak. Kalau hok jenis ada serempat tepi, tarik serempat tepi jangan tolak tu. Tak payah dengar lah. Duduk dengar kalau 10 orang yang dengar mesti ada capuk. Minat atas tanduk lembu. Dan lembu tu pula atas ikan tu. Dia kata benda tu Syed Najib Al-Atas. Syed Najib Al-Atas. Dan ulama di Kelantan ni Ustaz duduk ada tak semuanya pada Quran dan hadis. Jadi bila begitu nisbah pada Ibn Abbas pun tidak membantu. Melainkan kita kata itu kaedah mereka lah untuk itu kononnya seolah-olah sahih. Dan kaedah tadi ghaibiyat, benda ghaibiyat sam'iyat ni benda akidah. Bila akidah yang berkaitan tauhid. Sebab tu dalam bab kisah Nabi Rasul ni kita tegak. Bila mana benda yang tak ada dalam Quran dan hadis kita tolak. Begitu. Jadi dalam bab ni bila duduk follow juga perbincangan dan manfaat untuk orang awam tak banyak sebenarnya. Lebih mengelirukan. Sebab dia duduk bincang falsafah. Itu sebab boleh jadi. Saya rasa begitu. Harun Ibrahim. Prof. Fatah Harun ni baru dia pergi Singapura. Di Singapura masuk Al-Junaid, Madrasah Al-Junaid. Sebab dia ni mahir dah. Dia masuk mengaji free. Masuk pula lopak kelas nombor 5. Bidang akidah dan falsafah. Dapat pelajar terbaik seluruh Universiti Al-Azhar mengalahkan Arab belaka. Dan dianugerahkan oleh Presiden Jamal Abdul Nasir. Ingat dia mengajar di perbincangan antara mereka berdua tu, orang lain tak berani nak masuk lah. Masing-masing hebat ni. Lepas tu Prof. Fatah Harun ni masa master dengan PhD pergi USA, University of UCLA Los Angeles apa ya. Untuk kita ni tak sedar dan masih duk anggap doktrin ini sebagai falsafah tahap tinggi, akidah tahap tinggi, falsafah kuasa tak betul. Dia panggil neo. Jadi minat nak kaji benda-benda begini satu saja. Termasuk ambo tulis buku khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu, Israiliyah, hadis maudhu ni satu je. Ambo tengok keluarga sendiri Melayu yang tak unik kata.